Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Hanum Ali dari Universiti Malaysia Sabah akan membentangkan kertas kerja bertajuk Tekanan Teknologi terhadap Norma Baru Bekerja dari Rumah Semasa Pandemik COVID-19. Okey, sebagai pengenalan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan banyak organisasi di Malaysia terutamanya telah membolehkan pekerja mereka bekerja dari rumah. Ini juga telah disokong oleh beberapa pengkaji yang lepas. Dan budaya ini secara tidak langsung menyumbang kepada prestasi organisasi dan juga prestasi kepada pekerja. Memandangkan isi rumah adalah bertujuan untuk kehidupan dan bukannya untuk bekerja. Okay, so ini adalah penyataan masalah di mana yang ini telah mengutarakan apabila berlakunya perintah kawalan pergerakan semasa pandemik, ini telah menyebabkan organisasi terpaksa melakukan bekerja dari rumah. Dan menurut kajian Doherty 2020 menyatakan bahawa organisasi yang mempamerkan ciri-ciri kematangan digital telah berjaya menyesuaikan diri dengan gangguan yang disebabkan oleh COVID-19. Walau bagaimanapun kesan teknologi ini kepada budaya bekerja dari rumah memberi kesan kepada gelagat manusia. Oleh itu, kajian ini adalah untuk meneliti teknologi, tekanan teknologi dan bekerja dari rumah serta bagaimana kedua-dua elemen ini memberi impak kepada anjakan norma baru terhadap budaya organisasi semasa krisis akademik ini. Okey, di sini beberapa suratan kajian yang berkaitan dengan digital semasa era pandemik. Kalau kita tengok dekat sini berkaitan dengan teknologi baru yang menyebabkan transformasi industri, okey, bagaimana keupayaan digitalisasi mewujudkan fungsian baru, kebolehpercayaan yang tinggi, kecakapan yang lebih dan peluang mengoptimum yang meningkatkan secara eksponen nilai-nilai yang disampaikan kepada pelanggan oleh sesuatu syarikat. Okay, ini adalah daripada kajian Porter tahun 2014 dan kemudian daripada kajian-kajian lepas juga ada menekankan bahawa digitalisasi membolehkan penggunaan sumber yang kurang efektif dan serta mengganggu penggunaan tenaga, laluan logistik dan kecekapan yang menggunakan kapasiti yang sedia ada. Selain kelebihannya, digital masih ada ciri-ciri cabaran. Sebagai contoh, peningkatan teknologi mengkaburkan sempadan kerja dan kehidupan. Okey, kemudian kita beralih kepada tekanan teknologi. Okey, tekanan teknologi disebabkan oleh penggunaan teknologi yang terhasil daripada rancangan peristiwa dan tuntutan yang menyebabkan kepada tekanan. Ini adalah juga daripada rujukan beberapa kajian yang lepas. Mengikut TAFDA 2007, tekanan teknologi ini terbagi kepada 5 iaitu kelebihan teknologi, pencuburan teknologi, kerumitan keempat adalah ketidakpastian teknologi dan yang terakhir adalah keselamatan teknologi. Okey, seterusnya adalah bekerja dari rumah untuk suratan kajian. Okey, bekerja dari rumah selalunya dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Okey, satu cara di mana ICT dapat mempengaruhi organisasi ialah dengan mengubah bagaimana orang bekerja, saling berhubung dan membenarkan pergerakan corak buruh berbayar merentasi sempadan konvensional masa dan ruang. Okey, ini adalah menurut kajian Nelson 2010. Okey, kalau kita tengok juga untuk melangsungkan operasi perniagaan semasa sekatan pergerakan atau kawalan pergerakan dikuatkuasa oleh kerajaan, bekerja dari rumah menjadi satu norma baru semasa krisis pandemik dan juga suatu bentuk rutin harian untuk bekerja lah. Okey, ini juga menurut kajian daripada Beas, okey, dan 2020 dan rakannya.
Sorina dan Syahid 2020. Bekerja di rumah boleh mengembirakan pekerja kerana mendapat lebih masa untuk bersama keluarga, tidak perlu menghadapi kesesakan lalu lintas dan ciri fleksibel bekerja dari rumah yang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Ini juga adalah daripada kajian Taskio 2000. Manakala kajian dan Zoltan 2020 turut menegaskan bahawa bekerja dari rumah boleh memberi peluang kepada pekerja untuk berfokus kepada kerja mereka. Walau bagaimanapun, penemuan kajian mereka menunjukkan bahawa mereka yang bekerja dari rumah dikaitkan dengan prestasi yang negatif berbanding bekerja dari pejabat. Okey, untuk kajian ini menggunakan mereka bentuk kajian kualitatif yang mana sampel yang dipilih ada sebanyak 50 sampel. Okey, ini adalah daripada rujukan Amirul dan rakan-rakan 2020. Okey, di sini adalah tata cara analisa yang menggunakan kaedah analisa sistematik, okey, daripada Cruiser dan Diba 2011 dan juga diadaptasi oleh Amirul dan rakan-rakan lah. So kalau kita tengok dekat situ, langkah dia adalah pertama, mencabut data, menjana kod, menterjemah kod dan tema, mewujudkan model tema tertib dan akhir sekali adalah kebolehpercayaan. Okey, so daripada penemuan yang diperolehi, ini adalah merujuk kepada krisis pandemik membawa kepada bekerja dari rumah. Keseluruhan yang kesimpulan yang boleh diperolehi adalah meringkaskan hasil daripada 50 temuduga. Kajian ini mendapati bahawa semua responden sedang melalui perubahan tata cara bekerja kepada aturan kerja fleksibel, terutamanya bekerja dari rumah hasil daripada krisis pandemik COVID-19. Seterusnya kalau kita tengok adalah berkaitan dengan tekanan teknologi dan bekerja dari rumah. Lebih 50 responden melaporkan menghadapi sambungan internet yang kurang memuaskan sebab tinggal di kawasan yang kurang mendapat liputan internet. Okey, seterusnya adalah lebih 40 responden mengalami kegelisahan dengan kerja kehidupan mereka. Tambah lagi penemuan menunjukkan bahawa hanya 10 responden sahaja yang menyatakan nak bekerja dari rumah membantu kesimpangan kerja kehidupan dan waktu bersama keluarga. Okey, tekanan terhadap tugas yang ditumpukan, lebih setengah daripada responden menyatakan bahawa organisasi mereka fokus kepada penyelesaian tugas dan pencapaian sasaran prestasi. So ini adalah kalau kita tengok daripada darjah 1 bagaimana tekanan teknologi dan bekerja dari rumah berhubung antara satu sama lain lah. Okey, so dari perbincangan ini telah menunjukkan apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan, dia memberi kesan kepada ekonomi dan kebanyakan majikan membenarkan pekerja untuk bekerja dari rumah. Hampir semua responden bersetuju bahawa budaya organisasi mereka telah berubah akibat pandemik COVID-19 ini. Termasuk bagaimana kerja dilakukan dan bagaimana pekerja melakukan kerja semasa pandemik ini, dan penemuan ini menunjukkan bahawa usaha kerajaan juga memperkenalkan PKP telah memendekkan waktu kerja memandangkan kebanyakan mereka dikehendaki bekerja dari rumah dan ini menyumbang kepada tekanan teknologi semasa pandemik. Dan perkara ini telah memberi satu cabaran untuk pekerja oleh sebab kerja telah dikurangkan dan mereka diperlukan bekerja dari rumah serta menanggung bebanan kerja dan waktu kerja yang terhad dan tidak kira semasa berada di rumah atau hujung minggu. Selain itu, waktu bekerja yang pendek antara lainnya menyulit bagi pekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, menurunkan kadar keuntungan dan menerima potongan gaji. So kalau kita tengok kajian ini mendapati komunikasi atas talian adalah kurang memuaskan.
Okey, dan secara rumusan cabaran akibat daripada tekanan teknologi dan bekerja di rumah mengubah cara dan kelakuan pekerja semasa pandemik ini, dan setiap cabaran yang muncul adalah saling berkait. Contohnya tekanan teknologi dan bekerja dari rumah berkait rapat dengan peningkatan kadar kemurungan dan tekanan dalam kalangan mereka yang terkesan akibat pandemik ini. Walau bagaimanapun, bekerja dari rumah boleh menjadi satu penyelesaian dalam kalangan komuniti perniagaan. Bekerja dari rumah masih mempunyai kelemahan yang mengganggu prestasi dan kesejahteraan pekerja. Okey, secara keseluruhan kajian ini dapat membuktikan terdapat tekanan teknologi dan tekanan emosi akibat daripada gangguan talian yang mengganggu produktiviti dan prestasi pekerja, dan juga tekanan teknologi semasa melakukan kerja dari rumah dalam kalangan kaki tangan boleh dikaitkan dengan 4 bidang umum. Okey, iaitu ketakutan, permusuhan dan kebimbangan yang mengakibatkan rintangan kepada tingkah laku, rasa tidak puas hati dan kekecewaan dengan perancangan dan pelaksanaan sistem automatik, aduan fizikal dan juga latihan yang tidak mencukupi. Okey, seterusnya pasti pekerja akan merasa kecewa lah bila kesan-kesan negatif ini muncul, dan juga penyelesaian ini boleh dilaksanakan jika organisasi berhati-hati untuk memilih garis panduan untuk melaksanakan bekerja dari rumah, tidak kira sama ada semasa pandemik ataupun di waktu yang endemik atau di waktu yang biasa yang tiada berkaitan dengan masalah yang akan mengganggu. Sebab sebenarnya secara tidak langsung bekerja dari rumah secara online ini ada juga kebaikannya yang boleh memberi impak untuk meningkatkan prestasi sesuatu organisasi. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.